Soalan tengok. Tafakkur. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey dah suara? Suara boleh? Ya. Okey suara. Kebunyi. Bunyi kemu. Tengok okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey suara okey tak ni? Tolong bagi komen orang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm wa ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kita sambung lagi persiaran daripada Masjid Nabiyuddin. Harapnya kalau suara jelas boleh dengar dengan jelas insya-Allah taala. Kita mula pada malam ini pada muka surat yang ke-104. Surat 104 perbincangan tentang qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Masih fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita ambil tepi dulu, baca syarah dulu. Qala syarih rahimahullah taqaddama anna qiyamahu ta'ala bi nafsihi. Telah terdahulu bahawa berdiri Tuhan dengan sendirinya itu. Qiyamuhu ta'ala bi nafsihi ibaratun an istighnaihi 'anil mahalli wal mukhassisi. Telah terdahulu bahawa berdiri Tuhan dengan sendiri itu ibarat dari terkayanya Tuhan dari tempat, dari zat dan dari mukhassis pencipta. Amma burhanu istighnaihi 'anil mahalli, adapun dalil bahawa terkaya Tuhan daripada zat ni, daripada mahal dengan makna zat. Tuhan tidak berhajat pada zat. 'Anil mahalli ay 'an dhatin yaqumu biha, terkaya Tuhan daripada zat yang Tuhan tu ada padanya, pada zat itu. Fali annahu, maka sesungguhnya law ihtaja ila mahallin, kalau Tuhan tu berhajat kepada tempat, lakana sifatan, nescaya Tuhan tu dan sifat. Dia tu daripada bangsa sifat. Kalau dia nak ada tu kena ada di yang lain, di tempat, di zat, maka dia tu jenis sifat. Li'annahu la yahtaju ila mahalli, kerana tidak ada yang berhajat kepada mahal, illa sifatu, kecuali sifat-sifat. Was-sifatu la tattasifu bi sifatil ma'ani, dan sifat itu dia tidak bersifatlah dengan sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Wahya sifatul wujudiyatu, iaitu sifat-sifat yang bahasa ada, yang jenis ada. Kal qudrati, seperti sifat qudrat, wal iradati, dan iradat, walal ma'nawiyah, dan tidak pula bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Apa itu sifat ma'nawiyah? Wahiyal ahwalus sabitatu al-mulazimatu lil ma'ani,
iaitu ahwal yang sabit yang melazimi bagi ma'ani. Ka qadirin, seperti qadirin, wa muridin dan muridin. Kalau ikut yang lebih kita kata spesifiknya kakaunihi lah. Kakaunihi. Tak apa, mungkin dalam lagi muhasyi kita ada akan ta'liq lah. Seperti qadirin wa muridin ila akhiriha, sehingga akhir sifat ma'nawiyah. Fala yakunu maulana sifatan, maka tidak adalah Tuhan kita tu sifat. Kenapa? Li'anna al-wajib lahu, kerana yang wajib bagi Tuhan, al-wajib lahu, yang wajib bagi Tuhan itu naqidu ma wajaba lisifati, lawan bagi apa yang wajib bagi sifat. Lawan apa yang wajib bagi sifat. Apa yang wajib bagi Tuhan? Iaitu li'annahu yajibu, kerana Tuhan itu yajibu tisafuhu, bersifatnya bil ma'ani, dengan sifat ma'ani wal ma'nawiyati, dan ma'nawiyah. Was sifatu yastahilu 'alaiha dzalika. Adapun sifat mustahil atas sifat itu demikian itu. Mana? Bersifat dengan ma'ani dan ma'nawiyah. Okey. Betul? Wa burhanus sifat wa burhanu anna sifata, dan dalil bahawa sifat. Cukup dah situ. Kita baca dulu kalam Hasyiah. Okey. Kata Muhasyi Syekh Syarqawi rahimahullah, qawluhu walau ihtaja ila mukhassisin, kalau Tuhan itu berhajat kepada mukhassis, pencipta. Mukhassis, apa maksud mukhassis? Fa'ilin yakhussuhu, yukhassisuhu. Fa'ilin yukhassisuhu, yukhassisuhu. Fa'il yang mentaksiskan, yang menentukan. Bil wujudi badalan anil adami, menentukannya dengan ada, ganti daripada tak ada. Jadi pencipta tu, pencipta dia yang tentukan sesuatu tu asal tak ada nak jadi ada, ataupun tak ada nak ditakdakan. Kalau Tuhan berhajat kepada pencipta begitu. Wa taqriru zalika, dan huraian demikian itu. Huraian dalil dia kalau kita susun macam ni. Antaqula, bahawa kamu kata, law lam yakun qa'iman bi nafsihi, kalau Tuhan itu tidak berdiri dengan sendirinya, lahtaja ila mukhassisin, tentulah Tuhan berhajat kepada pencipta yang mengadakannya. Lakin ihtiyajuhu, tetapi berhajatnya Tuhan ila mukhassisin, kepada pencipta itu, batilun, batil dia, tak betul dia. Kenapa tak betul? Qiyas kedua pula, lakah pula qiyas kedua. Illa ihtaja ila mukhassisin, kerana kalau Tuhan berhajat kepada pencipta, lakana hadithan, nescaya dia itu baharu, darurata anna kulla, kerana pastinya. Darurah makna memang, kerana memangnya, anna kulla muhtajin ila mukhassisin, kerana setiap yang berhajat kepada mukhassis, hadithun, tentulah baharu. Darurah, darurah makna benda itu maklum dengan darurah. Anna kulla muhtajin ila mukhassisin hadithun daruratan, secara darurah tak perlu fikir banyak. Okay? Lakin kaunuhu hadithan, tetapi keadaan Tuhan itu baharu, batilun, batal pula. Lima taqaddama, kerana barang yang telah dahulu, min wujubi qidamihi, daripada wajib baharu Tuhan.
fa batala ma adda ilaihi, maka batallah apa yang membawa kepadanya. Apa dia yang membawa kepadanya? Wa huwa ihtiyajuhu ila mukhassis, iaitu yang apa yang membawa kepada mana? Bawa kepada mana? Hadis itu. Membawa kepada Tuhan tu bahawa apa dia? Bahawa berhajatnya Tuhan kepada mukhassis. Bila tu batal, undur balik. Fa batala, maka batal juga ma adda ilaihi, yang membawa kepadanya. Mana? Membawa kepada berhajatnya Tuhan kepada mukhassis. Ma adda ilaihi, apa dia yang membawa tu? Wa huwa adamu qiyamihi bi nafsihi, iaitu tidak berdirinya Tuhan dengan sendiri. Bila itu pun batil, mustahil, maka fathabata naqiduhu, sabitlah lawannya. Lawan tidak qiyam, lawan kepada adamu qiyamihi bi nafsihi. Lawannya apa? Kurang adam. Wa huwa al-matlub, iaitu qiyamuhu bi nafsihi. Okey. Fal wawu fi qawlihi wa qad qama, waw pada kata musannif wa qad qamal burhan, dan telah berdirinya, telah tertegaknya burhan, bukti. Ada gema sikit kata. Gema mengganggu ke tak? Gema. Sikit je, tidak mengganggu tak? Kalau gemanya sedikit aja tak apalah. Macam duduk dalam kita duduk tempat masjid lama ni. Masjid lama. Wa qad qamal burhan, jangan keluar suara lain dah. Tu terimai kena buat sesuatu. Wa qad qamal burhan. Itu wal wawu tu li ta'lim. Wa pada mana ni? Wa pada kalam syarih. Wa qad qama burhan. Ala wujubi qidamihi. Okey. Jadi waw tu fal wawu itu li ta'lim, dengan makna kerana telah terdirinya dalil, telah tegaknya dalil. Dan jadi bila dengan makna izlah, id qamal burhan, kerana telah tegaknya dalil, lima alimta, kerana barang yang telah kamu tahu, min annahu dalilun lilistithnaiyah, dia itu dalil kepada istisnaiyah fil qiyas tsani, pada qiyas yang kedua. Nadhiru ma dzukira, sebagai banding kepada barang yang telah disebut fi ma qablahu, pada sebelum ni. Jelas boleh tegak dah, kita dah tulis dah tu bagaimana susunan qiyas ni boleh buat. Cuba buat sendiri susun qiyas. Mana qiyas istisnaiyah dia, qiyas pertama, lepas tu qiyas kedua. Nampak susun sendiri, nampaklah tu. Okey. Qauluhu wa hiya sifatul wujudiyatu ila akhirih. Ni mana pula ni? Wa hiya sifatul wujudiyatu. Ni nak terang kepada sifat ma'ani. Sifat ma'ani ialah sifat wujudiyah ila akhirih. Ihtaraza bidzalika, membuat pengecualian musannif dengan katanya itu, anis salbiyati, daripada sifat salbiyah, wan nafsiyati, dan sifat nafsiyah. Fa inna sifata, kenapa? Fa inna sifata tattasifu bihima, kerana sifat dia boleh bersifat dengan sifat salbiyah dan nafsiyah. Dia tu sifat, dia bersifat dengan sifat nafsiyah boleh, dia bersifat dengan sifat salbiyah pun boleh. Dia tak boleh nak bersifat je dengan sifat ma'ani yang lain. Contoh, fal qudratu mathalan, kudrah sebagai contohnya, tattasifu, bersifat dia bil qidami, dengan qidam, wa ghairihi, dan selainnya minas sulubi, daripada sifat-sifat salbiyah, wa bil wujudi, dan bersifat dengan sifat nafsiyah wujud. Tuhan ada sifat apa ni? Kudrah. Sifat kudrah. Kudrat Tuhan. Kudrat Tuhan bersifat dengan wujud.
Kudrat Tuhan, kudrat sifat makni kan. Dia bersifat dengan sifat apa? Sifat wujud. Iaitu dia ada. Lagi dia bersifat dengan sifat apa? Kudrat Tuhan qadim. Kudrat Tuhan baqi. Kudrat Tuhan mukhalafah. Mukhalafah. Kudrat Tuhan bersifat dengan sifat boleh. Qiyamuhu. Kudrat Tuhan bersifat tak dengan qiyamuhu bi nafsihi? Kudrat Tuhan bersifat tak dengan qiyamuhu bi nafsihi? Bersifat. Qiyamuhu maknanya dia maknanya bukan sifat. Dah kudrat sifat ke tak? Tapi kudrat Tuhan bersifat tak dengan qiyamuhu? Bersifat kok mana? Tak bersifat kok mana? Bersifat. Bersifat kok mana? Kan qiyamuhu bi nafsihi kan. Maknanya berdiri sendiri, maknanya dia bukan sifat. Kudrat kan sifat. Dia ambil satu madlul bagi qiyamuhu, iaitu tidak berhajat pada pencipta. Kalau dengan makna itu, makna kudrat bersifat dengan qiyamuhu dengan maksud dia tidak berhajat kepada pencipta. Dia tidak berhajat dengan kita. Bolehlah. Kudrat bersifat tak dengan wahdaniyah? Sifat wahdaniyah dia satu, tak berbeza. Jadi kalau sifat dia boleh bersifat dengan sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat wangi, sifat subutiyah. Kenapa? Dia jangan bersifat dengan sifat wujudiyah. Itu hak mustahil. Putih ini bersifat dengan manis. Boleh tak? Tak. Gula, ambil gula. Gula itu zat. Manis sifat dia. Manis bersifat dengan putih. Boleh? Tak boleh. Gula bersifat dengan putih tak apa. Gula bersifat dengan manis tak apa. Sebab gula itu zat. Tapi kalau putih bersifat dengan manis, putih bersifat dengan apa ni? Putih bersifat dengan kita kata besar. Ada putih dia sifat ma'ani, dia tidak bersifat dengan sifat ma'ani lain. Okay. Sebab tu dia kata sifat wujudiyah tu nak buat pengecualian daripada sifat salbiyah. Fa in qulta, jika kamu kata, fa in qulta. Okey, nak tanya. Sifat salbiyah kidam bersifat tak dengan sifat nafsiyah dan sifat salbiyah lain? Sifat salbiyah, contoh kidam, bersifat tak dengan sifat nafsiyah dan juga sifat salbiyah? Sifat tak? Sifat kidam bersifat dengan ada. Jadi kidam ada ke tak? Bila sifat kidam bersifat dengan katalah sifat nafsiyah ada. Jadi kidam ada ke tak? Kidam ada. Kidam ni sifat wujudiyah ke tak? Dia bukan tak sifat wujudiyah. Dia sifat subutiyah. Kidam tu tak ada. Kidam tu sendiri sifat hak jenis tak ada. Sifat hak hanya reti. Dia sendiri tu bukan jenis ada. Bukan jenis benda hak wujudi. Dia benda hak hanya faham dan reti. Dia tak ada pada hakikat kharij ruh ni, tak ada.
Kidam maksud kidam. Tak ada awal. Tak ada awal ada tak? Tak ada awal tu benda ada ke tak? Ha. Tak ada awal tu benda tak ada. Benda hak hanya reti faham. Faham daripada wujud yang tidak ada permulaan. Permulaan orang panggil kidam. Jadi tak ada permulaan tu ada ke tak? Tak ada lah. Ia lain dengan kita kata macam kudrat. Kudrat memang ada. Nampak? Tak ada. Jadi sifat salbiah tidak bersifat dengan sifat-sifat lain. Sifat wujudiyah bersifat tak? Dengan sifat sifat wujud. Sifat wujud bersifat tak? Sifat wujud. Bukan sifat wujud ni, sifat wujud bersifat tak dengan sifat lain. Macam mana soalan kudrat tu ada? Sebab kudrat tu mafhum yang lain daripada mafhum zat. Macam mana ada? Lihat kepada ni yang kata hak bahagian ni qiyas al-ghaib ala syahid ni. Hak ni orang panggil antara ni hak ni ulama guna ni pada masalah ni. Pada diri seseorang yang ada kudrat. Orang tu orang panggil orang yang berkuasa, orang yang kuat. Adakah pada mafhum dirinya itu zat semata-mata atau ada sifat lain selain daripada diri zat? Tentu ada kudrat. Orang tu dipanggil orang alim, orang yang alim. Orang alim sebab apa? Nak banding seorang alim dengan seorang jahil. Bezanya apa? Adakah dia alim kerana zat atau dia alim kerana dia manusia? Tak, ni seorang alim, seorang jahil. Apa yang membezakan orang alim dengan jahil? Ada sifat yang lebih pada orang alim, itu sifat ilmu. Yang tidak ada pada sifat orang jahil. Dia ada. Benda sama je. Macam kata mani waktu jelas kita dapat tahu dengan hawas al-khams. Pada benda awak dapat musyahad lah. Maka bila begitu samalah juga pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah dengan sebab itu satu, itu dalil akal. Dalil sam'i banyak bi qudratihi allati wa sultanihi al-qadim, dengan kudrat Allah Taala. Makna dalam nas hadis ada datang lafaz kudrat. Ada lafaz yang mana bukan lafaz dalam bentuk zat yang bersifat, tapi lafaz kudrat itu sendiri menunjukkan kudrat itu satu yang mafhum yang berbeza daripada mafhum zat. Soalan dia ni wujud bersifat tak dengan sifat lain? Betul tak? Dah wujud bersifat tak dengan sifat nafsiyah? Mana? Itu lah. Wujud bersifat tak dengan sifat nafsiyah? Tahulah kendah kan? Tahu dah lah. Api ni api? Boleh? Cepat tak? Saya fikir-fikir. Cepat tak? Bukan tak azim tu ni. Ia tidak bersifat sifat nafsiyah. Kalau tidak, dia akan jadi tasasuh. Kalau wujud bersifat dengan sifat nafsiyah wujud pula. Dan sifat nafsiyah tu ada ke tak? Ada. Bersifat pula dengan wujud pula. Bersifat dengan wujud pula. Jadi tasasuh. Jadi wujud dia tidak bersifat sifat nafsiyah dengan sifat nafsiyah. Sebab ia satu lagi nak bersifat dengan sifat nafsiyah ni mesti benda ada. Wujud ni dia asal tak ada. Satu. Yang kedua, kalau dia bersifat dengan wujud yang lain, maka wujud itu juga bersifat dengan wujud yang lain, maka wujud itu pula bersifat dengan wujud lain, buat pada tasawuf. Wa huwa muhaqqaq. Fa in qulta inna kullan minan nafsiyyati wal ma'nawiyyati minal ahwali, kalau kamu kata sesungguhnya setiap daripada sifat nafsiyah dan ma'nawiyah itu minal ahwal, termasuk daripada sifat bentuk ahwal.
Alal qawli bi itsbatiha, atas pandangan yang musabik ke ahwal lah. Maka famal farqu bainahuma, apa beza antara keduanya? Tadi dia kata sifat tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan juga ma'nawiyah. Dia bukan nafi ma'ani je, nafi ma'ani dan ma'nawiyah. Maknanya bila dia sifat, dia tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani dan juga ma'nawiyah. Dan kalau gitu, ma'ani tak apalah sebab ia sifat wujudi. Ma'nawiyah, sifat ahwal, hal. Okey, sifat nafsiyah pun ahwal, hal. Dan kenapa dia boleh bersifat dengan sifat nafsiyah dengan salbiyah tapi tak boleh bersifat dengan maknawiyah? Itu soal dia. Qultu, maka aku jawablah, al-farqu, bezanya annal ma'nawiyata halun mulazimatun li sifatil ma'ani. Ma'nawiyah itu hal yang melazimi bagi sifat ma'ani. Fayalzamu min qiyamil kauni qadiran mathalan, maka lazim daripada berdirinya al-kaunu qadiran. Kaunu qadiran itulah contohnya. Bil ilmi, qiyamul qudrati, berdirinya kudrat. Nampak tak? Faham tak? Nak kebau dia? Okey. Kita kata kita ambil sifat ilmu. Sifat ilmu satu. Gambar gerak. Sekarang sini gerah. Sifat ilmu, sifat ma'ani, ilmu. Kalaulah sifat ilmu, sifat yang wujud ini bersifat dengan sifat apa dia kata? Dia kata fa yalzamu min qiyamil qawl qadiran, contoh keadaan Tuhan itu berkuasa. Duduk berdiri pada apa? Berdiri pada sifat ilmu. Berdiri pada sifat ilmu. Sifat ilmu bersifat dengan kaunuhu qadiran. Boleh ke tak? Itu soal dia. Ini nak kata hak tak dibeza tu. Kalau sifat ilmu ada padanya kaunuhu qadiran, apa yang akan berlaku? Bila ada kaunuhu qadiran, fayalzamu qiyamul qudrati, lazim berdiri kudrat. Nampak tak? Tulis sikit. Sifat ilmu ada pada sifat ilmu kaunuhu qadiran. Okey. Bila kaunuhu qadiran ada pada sifat ilmu, lazim pada mana? Nak kena ada kaunuhu qadiran, kena ada kudrat. Jadi ada pada ilmu tu sifat kudrat. Apa yang jadi? Jadi apa? Jadi ilmu bersifat dengan kudrat. Boleh ke tak? Tak boleh. As-sifatu la tattasifu bi sifatil ma'ani wa ma'nawiyah. Jadi kata fa ya'udul mahdzuru, kembali pula benda hak terlarang tu, laku juga benda hak dilarang. Mana? Sifat ma'ani ada sifat ma'ani lain atas dia. Wa huwa ittisafu sifati bi sifatin wujudiyatin, ai sifatin wujudiyatin ukhra lah. Nampak? Jadi akhirnya tak boleh juga. Sifat ilmu dah boleh tak kita katakan tak bersifat dengan sifat. Dah kan kalau sifat nafsiyah boleh kan? Sifat wujud nafsiyah. Ma'nawiyah pun apa ni? Sifat wujud tu hal nafsiyah. Dia hal. Dan kalau gitu maknawiyah hal juga. Apa dah dia kata gitu? Dia kata tak boleh. Sebab dia akan bawa kepada apa? Bersifatnya sifat dengan sifat hak lain. Sifat wujudiyah bersifat dengan sifat wujudiyah hak lain. Jadi tak boleh juga. Nampak wa huwa ittisafu sifati bi sifatin wujudiyatin bi khilafin nafsiyah. Lain dengan nafsiyah, fa innaha mulazimatun lidzati, kerana dia melazimi bagi zat, la li sifati ma'nan, bukan kepada sifat makna. Fala yalzamu min qiyamiha bis sifati, maka tidak lazim
adanya sifat nafsiyah pada sifat madzukira, tidak lazim barang yang kita tersebut. Apa dia? Iaitu berdirinya sifat pada sifat. Berdirinya sifat wujudiyah pada sifat yang wujudiyah. Tak berlakulah. Nampak. Kemudian katanya, qauluhu ka qadirin wa muridin, seperti qadir dan murid. Taqaddama, telah terdahulu ma fihi, barang yang ada padanya. Maknanya apa sini? Dia punya i'tiraf sini. Patutnya musannaf sebut kakaunihi qadiran lah. Itu baru maknawiyah betul. Kalau qadirin itu zat yang bersifat dengan kudrat. Itu zat yang berkuasa, zat yang berkehendak. Jadi kata taqaddama, lalu dah sebut dah dulu, kata dah sebutlah. Qauluhu li'annal wajiba, kerana wajib baginya. Wajib bagi mana? Wajib bagi Tuhan itu naqidu ma wajaba lis-sifati, lawan apa yang wajib bagi sifat. Ai apa dia? Annallaha ta'ala min sya'nihi al-ittisafu bi sifatil ma'ani, bahawa Allah Ta'ala daripada sya'an Tuhan itu, daripada sifat Tuhan itu, bahawa dia bersifat dengan sifat ma'ani wal ma'nawiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawi. Ni kita kira benda ni hak musallam lah. Hujah ni kira hujah musallam. Tuhan wajib bersifat dengan ma'ani ma'nawiyah, itu tak ada tolak. Bila begitu, kalau dia sifat, tentulah bukan sifat. Sebab sifat tak boleh bersifat dengan sifat ma'ani dan tak boleh bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Wasifatu, dan sifat pula min sya'niha, daripada keadaan sifatnya itu, adamu tisafi bidzalika, tidak bersifat dengan demikian itu. Sifat ni tidak boleh bersifat dengan ma'ani dan ma'nawiyah. Walittisafu wa adamuhu, dan bersifat dan tidak bersifat itu mutanafiyani, dua yang berlawanan. Bersifat dan tidak bersifat boleh gabung? Boleh. Wal qaidatu, dan kaedah kata apa? Anna tanafil lawazimi, tanafiyal lawazimi, pernafian benda yang berlazimat, yaqtadi, memberi faham, tanafiyal malzumati, bernafian atau kita kata ternafian, ternafinya lazim, lawazim tu memahamkan, membawa kepada ternafinya malzum, membawa kepada ternafinya malzum. Mana? Bila kita kata sifat tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani ma'nawiyah, padahal Tuhan bersifat wajib bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Bila begitu, lazim apa? Lazim Tuhan apa nama ni? Malzumat apa? Malzumat Tuhan bersifat, itu lazim. Lazimnya Tuhan bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Jadi bila kita nafi lazim, kita menafikan Tuhan tak bersifat dengan ma'ani ma'nawiyah, maknanya kita isbatkan dia, maka Tuhan bukan sifat. Bukan sifat, lazimlah Tuhan itu zat lah. Tuhan bukan sifat. Nampak tak tu? Kok belik sini? Anda pun sebut boleh. Ada kata, tengok ni kaedah mengatakan mana lazim mana malzum sini. Kena tengok tu sini. Dia yang nak dibincangkan sini apa dia? Anna Allah min sya'nihi al-ittisafu bil ma'ani wal ma'nawiyah. Tuhan itu dia mesti bersifat dengan ma'ani ma'nawiyah. Sifat pula dia tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Dan tidak bersifat dan bersifat tu mutanafiyan, dua yang berlawanan. Mana boleh Tuhan wajib bersifat dengan sifat ma'ani ma'nawiyah? Kalau kita kata dia sifat, maka dia tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani ma'nawiyah. Maka berhimpun Tuhan bersifat dengan ma'ani ma'nawiyah dengan Tuhan tidak bersifat dengan ma'ani ma'nawiyah, berhimpun.
kalau kita kata Tuhan tu sifat. Nampak tak? Hak tu hak lazim. Jadi malzumnya apa? Malzumnya Tuhan bukan sifat. Sebab kalau kita kata Tuhan sifat, lazim daripada kata Tuhan sifat, Tuhan tidak bersifat dengan sifat ma'ani ma'nawiyah. Bila tak bersifat dengan sifat ma'ani ma'nawiyah, mana boleh? Tuhan mesti bersifat ma'ani ma'nawiyah. Terhimpun dua yang berlawanan, mustahil. Bila itu bawa kepada nafi malzum. Apa dia malzum? Tuhan bukan sifat. Nampak tak? Yaqtadi tanafiya malzumati fa thabata annahu ta'ala laisa bi sifatin. Tuhan bukan sifat. Ni mudahnya ni, tapi nak tahu mana lazim mana malzum. Kalau baca mudah faham je. Tapi kok mana ke penghujahan ni nak letak mana lazim mana malzum. Wa taqaddama, dan telah terdahulu anna hadza zaidun ala ma yufiduhu kalamul musannif. Ini lebih daripada apa yang memberi faham akannya oleh kalam musannif. Ini faedah ni, faedah yang lebih daripada apa yang disebut daripada kalam musannif. Nampak tak? Maknanya dalam matan Muballaghah tak ada sebut faedah ni, dalam syarat di situ. Okey ya. Tengok dalam matan tu je dia kata, dalilnya apa? Dalil sebenarnya taqaddama burhan ala qidami batu. La sifatu la tattasifu sifatu ma'nawiyyah wa la ma'ani wa la ma'nawiyyah. Jadi fa ini lebih daripada apa yang disebut oleh kalam musannif Imam Sanusi rahimahullah. Qauluhu wa burhanu anna sifata la tattasifu. Okey, apa dalil? Sifat tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Katanya hadza dalilun li sughral qiyas. Ini dalil bagi sughra qiyas fi kalamil musannif, pada kalam musannif. Allati iktasara 'alaiha asy-syarih, yang mengiktisarkan, menghadkan atasnya oleh syarih. Okey. Mana Sir? Mana sughra qiyas? Mana? Law ihtaja ila mahallin lakana sifatan. Betul. Law ihtaja ila mahallin lakana sifatan. Patu wasifatu la tattasifu bi sifatil ma'ani wala ma'nawiyah. Okey. Jadi dikata ini dalil sughra bagi qiyas pada kalam musannif allati iktasara 'alaiha asy-syarih, yang syarih iktisar atasnya. Okey. Musannif sebut mana? Law ihtaja ila mahallin lakana sifatan. Li'annahu la yahtaju ila mahall illa sifat. Soalnya sebut. Okey. Apabila begitu, walamma fatal musannifu at-tanbiha. Betul. Fatal. Walamma fatal al-musannifu at-tanbih, apabila luput oleh musannif akan peringatan ala dalika dalil, atas dalil tersebut. Musannif tak memberi penegasan ke atas dalil itu. Musannif patah, luput, hilang, tak sebut lah. Tidak sebut. Kerana itu nabbaha alaihi syarihu, maka syarih membuat tanbih, syarih tolong buat peringatan. Kerana dalam kalam musannif tak sebut, syarih tolong sebut. Biqaulihi, dengan katanya wa burhan. Ni wa burhan anna sifata la tattasifu ni. Kita tak baca lagi dah. Kita baca dua dulu. Baca kalam syarih. Wa burhan anna sifata la tattasifu bi sifatil ma'ani wal ma'nawiyyah. Bermula dalil bahawa sifat dia tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Apa dia?
An-sifata, kerana sesungguhnya sifat itu lau qabilat sifatan ukhra, kalau dia menerima sifat lain. Kalau sifat wujudiyah, dia boleh terima sifat lain. La lazima an la ta'ra anha, nescaya lazimlah sifat itu tidak sunyi daripada sifat tadilah. Bila satu sifat boleh terima sifat lain, maka bila begitu nescaya tak boleh bersendirian sifat itu, tidak boleh bersendirian, tidak boleh menyendiri sifat. Sebab apa? Sebab yang mesti duduk pada yang lain. Sifat mana boleh berdiri sendiri? Kalau yang boleh duduk pada yang lain, nescaya tidak sunyi dia daripada sifat itu. Bila begitu, walazima, lazim juga antakbala ukhra, antakbala ukhra. Ukhra yang pertama yang ada alif lam tu kembali kepada ukhra pada katanya sifatan ukhra. Nampak? Al-ukhra tu kembali kepada sifatan ukhra. An-nakiratu idza u'idat ma'rifatan fahiya 'ainul awwal. Isim nakirah bila diulang dengan makrifat, maka makrifat itu merujuk kepada nakirah yang pertama. Lau qabilat sifatan ukhra, kalau sifat boleh menerima sifat lain, lazima an taqbala ukhra, maka lazimlah menerima sifat itu akan sifat lain pula. Awak nakirah bila ulang nakirah dengan makrifat dia pertama. Kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula, sebagaimana kami utus kepada Fir'aun rasulan, seorang rasul. Siapa seorang Musa? Fa'asa fir'aunur rasula, alif lam makrifah, maka telah ingkar Fir'aun itu rasul itu. So tadi kok diutus tadi. Dia kata kalau gitu lazima an taqbala al-ukhra. Ukhra tu sifat ukhra lain lah ni. Kalau gitu sifat tu pun boleh terima lah sifat lain. Kalau sifat kudrat boleh bersifat dengan sifat lain pula, sifat ilmu. Maka sifat ilmu tu boleh terima sifat lain. Sama. Maka sama tu boleh terima sifat lain. Basar tu boleh terima sifat lain. Kalam. Sebab apa? Idla farqa bainahuma, kerana tak ada beza antara keduanya. Kita kata, kalau kita kata sifat boleh bersifat, nescaya dia pun sifat, maka bila sifat dia bersifat sifat lain. Ila ghairi nihayatin, sehingga tidak ada kesudahan. Wa dzalika tasalsulun, itu tasalsul panggil. Wa qad taqaddama annahu muhalun, maka telah terdahulu bahawa itu mustahil. Ni kalau faham gini, argumentasi yang dibuat oleh golongan falasi moden ni, ada golongan batiniah ke, ataupun golongan liberal yang al-falsafah mengarut ni, kita boleh hujah mudah lah. Nampak tak? Boleh hujah mudah. Ingin untuk ingin, ingin untuk tidak ingin, tidak ingin untuk ingin, tidak ingin untuk tidak ingin. Benar. Ingin itu ada 4. Ada 4. Ada berapa sebenarnya? Ada berapa? Sebenarnya apa? Aduh. Itu dah secara langsung lah. Tapi mari tu. Tak terasa tapi ada tak mari contoh. Berkaitan dengan ni. Orang itu bijak. Dia itu bodoh, tapi bodohnya itu bijak. Contoh lah. Maknanya kalau dia boleh bersifat dengan sifat lain. Ini putih ini begitu manis atau apa?
Manis itu pula bersifat dengan terang. Itulah makna. Dah pula. Jadi benda itu kalau kita faham peribahasa ulama kalam, boleh kita mudah je mengarut apa. Dengar nak suka apa. Aduh lah. Tapi ada orang percaya, ada orang sihat. Dah betul ke tak ustaz? Dah kata tu betul ke tak? Aku tak jawab. Betul ke tak? Betul tak? Okey. Dia kata biqaulihi wa burhanu. Baca dua dah habis dah. Habis. Wa amma burhanu istighna istighna ke? Istighna Ini tak istighna ini tak jelas. Okey. Kita baca dalam balik. Okey. Qauluhu wa burhanu ila akhirih. Maka musannif membuat tambah dengan katanya wa burhan an-nasifata la tatasifu ila akhirih. Wa huwa isyaratun ila qiyasin istisna'iyyin. Itu isyarat kepada qiyas istisna'i. Isyarat kepada qiyas istisna'i. An-nasifata law ittasafa bi sifatil ma'ani awil ma'nawiyah. Lazimah apa? Itu dalil isyarat kepada qiyas istisna'i. Wa qawluhu la lazima an la ta'ra anha. Maka lazim tidak sunyi daripadanya. Tidak sunyi sifat tu daripadanya. Ini asyara bihi, berisyarat musannif ilal qa'idati, kepada kaedah al-ma'lumah indal mutakallimi, kaedah yang telah maklum di sisi ulama kalam. Apa dia? Wa hiya annal qabila lisyai'i, sesuatu yang menerima kepada al-qabila lisyai', sesuatu yang menerima sesuatu, menerima sifat sesuatu, la yakhlu anha, nescaya dia tidak sunyi daripadanya, wa an diddiha, dan daripada lawannya. Nampak? Sesuatu yang mana menerima bagi sesuatu sifat, nescaya dia mesti menerima sifat itu atau lawannya. Contoh, kita kata jirim, mesti jirim ini bersifat, kerana jirim tidak sunyi daripada bergerak atau diam. Bila dia bersifat dengan satu, dia mesti ambil salah satu, kerana dia tak boleh sunyi daripada satu atau lawangnya, daripada gerak atau diam. Jadi al-qabil lisyai', sesuatu yang menerima bagi sifat sesuatu sifat, dia tak boleh sunyi daripada sifat itu ataupun lawangnya. Jirim yang menerima gerak, jirim dia menerima gerak, maka jirim mesti tidak sunyi daripada gerak atau lawan gerak, iaitu diam. Tak? Jirim dia menerima gerak, dia terima gerak. Bila begitu mesti dia jirim takkan sunyi daripada gerak atau lawang dia, itu tidak gerak. Itu kaedah maklum di sisi mutakallim. Walaysa lahu dakhlun fi luzumi tasalsuli, itu tak termasuk dalam pendalilan lazim tasalsul al-madhkur yang disebut. Tak kaitan tu nak isyarat kabur kepada kaedah maklum dah. Dia bukan termasuk dalam dalil tasalsul. Okay. Maka kata muhasyir kita, falau qala, kalau musannif kata lau qabilat sifatan ukhra, kalau sifat itu menerima sifat lain, lazima an taqbalal ukhra, nescaya lazimlah dia menerima sifat lain pula. Menerima ukhra, sifat itu menerima sifat lain pula. Wa hakadha, dan demikian ila akhirih, lakana aula, nescaya itu lebih aula. Kalau kata kita cukup dah. Tak payah sebutlah tentang masalah lazima alla ta'ra anha tu, tak sebut dah. Lazima alla ta'ra anha tu tak ada kaitan pun dalam masalah pendalilan tentang tasalsul.
Tu lazima alla ta'ra anha tu tak ada kaitan. Lepas tu nak cerita tentang tapi ada faedah lah. Sekarang ni nak susun dalil. Kalau nak bawa pada tasassuh, katalah kalau sifat menerima dia tu bersifat lain, maka itu bawa kepada sifat itu bersifat lain. Lagi sifat itu bersifat lain tasassuh. Itu cukup dah lah. Tak payah bawa, tak payah sebutlah kata lazima an la ta'ra anha. Kerana itu tak ada dakhlun fi tasassuh pada masalah luzum tasassuh. Bila dikata gitu cukup dah lakana aula. Wa dhamiru fi qawlihi alla ta'ra, dan dhamir pada kata musannif alla ta'ra itu aidun ala sifat, kembali pada sifat. Lazim bahawa tidak sunyi sifat daripada sifat hak lain. Jadi aidun ta'ra situ dhamir mustatihiyah tu kembali pada sifat al-qabilatu, sifat yang menerima. Sifat yang menerima. Sifat yang diterima sifat kedua. Wa huwa wa qawluhu anha, daripadanya ai au an biddiha, atau daripada lawannya. Ini akhdan minal qa'idatil madhkurati, ini diambil daripada kaedah yang telah tersebut tadilah. Apa dia? Kaedah yang kita kata annal qabila li syai' la yakhlu anha wa an diddiha. Nampak? Kaedah al-qabila li syai' la yakhlu anha wa an diddiha. Wa qawluhu idh la farqa bainahuma, kerana tidak ada beza antara keduanya, kedua sifat itu. Ai lil mumatsalati bainahuma, kerana persamaan antara keduanya. Yang pertama bersifat, yang kedua bersifat. Bila yang pertama boleh menerima sifat kedua, maka sifat kedua pun boleh menerima sifat ketiga. Fal qabulu hina idzin amrun nafsiyyun lahuma. Menerima itu, qabul sifat ukhra itu dikira amrun nafsi, sifat nafsiyah bagi sifat. Kalau kita atas argument ni lah, kita kata betul ni, tak betul ni. Kalaulah dia tu menerima sifat lain, maka sifat itu sifat nafsiyah, sifat ialah qabul sifatul ukhra. Maka kalau sifat lain pun sifat nafsiyah ni mestilah qabul sifatul ukhra. Orang lain pun sifat juga, mestilah sifat nafsiyahnya qabul sifatul ukhra. Bawa pada tasassuh. Okey. Hina idzin amrun nafsiyyun lahum. Qauluhu wa qad taqaddama annahum. Di situlah wallahu taala a'la wa a'lam. Okey. Ada soalan? Udah tak? Oh, dalam ni. Tak. Siapa dah? Tak buka je. Buka je. Mana tak ada PDF. Tak download lagi. Kita tutup sekejap. Ada orang share dah PDF kan? Apa share? Dalam mana grup? Dalam grup tafakur. Ada orang share tu tak? Ashmawi. Ada Ashmawi. Share copy. Kat mana dah kita? Hal tak? Kitab Syarah Syekh Al-Allamah Al-Ashmawi Al-Ajurumiyah. Al-Ajurumiyah. Sekejap kita nak buka. Mana skop PDF ke soal apa? Apa buka skop PDF? So apa? Skop PDF.
Babu ma'rifatu alamat al-i'rab. Betul? Cuba, sahabat. Babu hal 135. Satu. Betul tak? Okey. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Babul hal. Babul hal. Dapur sekali saya video tak keluar. Kena save. Kecil juga. Okay, betul lah kita buka baru.